yang telah kita bincangkan pada hari Jumaat yang lepas. Dan alhamdulillah kita insya-Allah pada hari ini kita bersyukur pada Allah diberikan kekuatan untuk sama-sama dapat kita meneruskan kehidupan kita dalam Islam, dalam iman, dan dalam suasana yang panas pada hari ini, suasana yang agak hangat panas di mana-mana orang bercakap pasal perjuangan berkenaan Palestin. Dan alhamdulillah dalam banyak-banyak negara negara kita antara yang menjadi perhatian kepada kebangkitan kita kata berkenaan Palestin ini, insya-Allah. Sebelum kita pergi lanjut, mari sama-sama kita tajdid syahadah kita memperoleh syahadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah untuk sama-sama kita mendapatkan petunjuknya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Kita berjanji pada diri kita, berjanji kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau jauhkanlah aku, minta kepada Allah jauhkan daripada syirik, perkara-perkara yang membawa kepada murtad. Sentiasa kita minta, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu supaya kami dibersihkan daripada perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang syirik, sama ada perkara-perkara itu yang kami tahu ataupun kami tak tahu syirik itu. Yang pertama kita minta supaya Allah menjauhkan kita daripada syirik. Perkara yang kedua, kita minta supaya Allah hidupkan kita bersama Islam dan perjuangan Islam. Kalimah syahadah yang kedua, kita minta ke Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bersama Islam, istiqamah dengan Islam dan perjuangan Islam. Jangan Islam saja, tapi perjuangan Islam. Sebab hidup di akhir zaman tanpa perjuangan kita tak ada apa-apa nilai. Saya ingat saya tak pakai ni kan. Boleh dengar, insya-Allah. Kalau tak pakai ini boleh dengar. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Dan seterusnya kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjanji pada Allah naik saksi bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Rasul itu sebagai Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Kita minta, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan kalimah syahadah. Siapa yang mati dalam keadaan kalimah syahadah masuklah syurga, kata Rasulullah SAW. Masuk syurga tanpa hisab, yang dihurai oleh para ulama kita lah. Jadi kita lihat, maka hendaklah kita sentiasa minta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berselawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi dalam keadaan kita merasakan sayang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada malam ni saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan realiti yang sekarang sedang berlaku, yang mana kita melihat Israel telah membuat satu provokasi dan menyerang di Baitul Maqdis. Ada orang kata Baitul Maqdis tak kena serang, Baitul Maqdis kena serang. Tengah sembahyang kena tembak, kena diletupkan bom asap, bom pemedih mata dan sebagainya. Dan begitu juga ada yang mati, ada yang mati. Bukan kita kata dekat Gaza aja yang perang, dekat Baitul Maqdis. Malahan sebenarnya objektif mereka ialah Baitul Maqdis. Maka sebab itulah kita penting pada malam ini untuk melihat peristiwa yang berlaku ini bukan dengan kacamata apa yang mereka nak kita lihat, apa yang mereka nak kita pandang. Bukan kita nak melihat apa yang ada depan kita ni macam mana yang TV nak, media nak kita tengok. Kita kena melihat dengan mata hati kita.
kena melihat dengan ilmu kita, kena melihat dengan pandangan Al-Quran, pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena melihat dengan pandangan sirah, dengan pandangan sejarah sahabat-sahabat. Kita kena melihat dengan pandangan hati, pandangan iman, baru kita nampak. Kalau tidak kita nampak isu Gaza, isu Baitul Maqdis, kita nampak isu kemanusiaan. Kita nampak itu sebagai isu humanitarian, isu tidak adil, isu apartheid, isu di mana ada satu kaum, satu bangsa nak menghancurkan satu bangsa yang lain, isu untuk nak ada orang nak merampas tanah, merampas rumah, dan isu yang berkaitan dengan dunia. Jadi kita lihat, kalau kita melihat dari satu pandangan, maka kita lihat itulah dia. Kita pun mempertahankanlah kemanusiaan kita, kita pun mempertahankanlah kita kata tanah air. Kalau kita kata, kalau di negara kita, kita tak izinkan orang rampas tanah air kita, maka di Palestin pun kita tak mau izinkan Yahudi merampas tanah air orang Palestin. Jadi ini isu tanah air, dia jadi isu kemanusiaan, dia jadi isu antara kita dengan kehidupan dunia. Dia tak jadi isu akidah, dia tak jadi isu pertembungan antara al-haq dan batil. Dia tidak jadi satu perkara yang merupakan tipu daya dalam peperangan yang sebenar, yang hakiki. Peperangan yang sebenar, peperangan yang hakiki bukan antara Yahudi dengan Palestin, bukan antara bangsa Yahudi dengan bangsa Arab, bukan antara negara Israel dengan negara Palestin. Sebut Israel ni, ada orang yang menyatakan bahawa Israel ni nama Nabi Yaqub alaihissalam. Betul, gelaran Nabi Yaqub alaihissalam itu Israel, dan digunakan oleh Zionis Israel itu supaya mereka dapat barakah, dapat kebaikan nama Israel. Jadi nama Israel ni salah satunya gelaran Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu juga ada kita lihat negara yang sebelum ini pun dinama Israel juga kan. Jadi bagi kita, janganlah kita gunakan perkataan buruk untuk kita melaknat Israel, sebab dia ada kaitan juga dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kita kata Zionis, sebenarnya musuh kita pun bukan Zionis. Zionis ni alat dia, Zionis ni alat dia. Siapakah musuh yang nyata? Musuh yang nyata itu adalah syaitan, yang di belakangnya iblis itu musuh yang nyata. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, jangan masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, kafatan, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut. Kalau kita translate selalu jejak langkah syaitan. Sebenarnya khutuwat ni salah satu makna yang kita boleh faham sini ialah perancangan. Jangan kamu ikut perancangan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia tu merupakan musuh kamu yang nyata. Jadi musuh yang nyata syaitan. Musuh yang nyata syaitan, iaitu siapa? Iblis. Di belakangnya iblis. Dan semua yang bersifat seperti iblis disebut syayatin. Mereka yang mempunyai sifat-sifat jahat, syaitan. Jadi maknanya musuh kita yang sebenarnya itulah ialah syaitin, syayatin ataupun syaitan ataupun iblis, dan yang mengikut dia. Jadi Yahudi ni apa? Yahudi ni alat dia, merupakan musuh yang keras. Dia ada permusuhan dengan kita. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu orang yang keras. Dia punya permusuhan ni kepada orang-orang yang beriman, iaitu al-yahud, Zionis, dan juga orang yang mensyirikkan Allah. Zionis ni orang Kristian pun ada Zionis, dan orang Yahudi pun ada Zionis.
Jadi apa yang kita lihat di sini kita kena kenal. Sebab tu kita kena kenal perancangan mereka. Kita kena melihat dengan kacamata yang benar. Dan Allah SWT menggambarkan bagaimana mereka memikirkan macam mana cara nak menipu kita. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk ay yuqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan kamu ingatlah tentang orang-orang kafir yang telah merancang melakukan makar. Makar ni tipu daya, perancangan jahat untuk menangkap kamu, kan? Liyusbituka, menangkap kamu, au yaqtuluka, ataupun membunuh kamu, kan? Au yukhrijuka, ataupun untuk nak menghalau kamu, mengusir kamu. Jadi dia menangkap kita, dia nak penjarakan kita, dia nak bunuh kita, dan juga dia nak mengusir kita, menghalau kita. Maknanya mengeluarkan kita daripada tempat yang kita duduk, ataupun dia merampas apa yang ada pada kita. Jadi Allah gambarkan bahawa ingat tentang makar yang kurubika, kan? Perancangan jahat mereka ke atas kamu ataupun dengan kamu oleh orang-orang yang kafir. Allazina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi Allah suruh kita ingat, maknanya kaji, belajar, ambil peranan, ambil pengetahuan, ambil ilmu, cari ilmu kita. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka memikirkan tipu daya, mereka merancang tipu daya. Dan Allah wa yamkurullah, Allah juga merancang tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah SWT sebaik-baik pembalas kepada tipu daya mereka. Jadi sinilah tuan-tuan puan-puan, nombor satu, sebelum kita nak bercakap tentang Palestin, Gaza, bercakap tentang Baitul Maqdis, bercakap tentang New World Order, bercakap tentang Great Reset, bercakap tentang ekonomi yang akan dikontrol, pandemik yang dikontrol, macam-macam lah. Ubat yang racun, ubat jadi racun, racun jadi ubat. Sebelum kita nak cakap mengenai itu, kita kena faham Allah ajar kita, bila kita berdepan dengan musuh, maka hendaklah kita faham bahawa musuh kita merancang untuk kita sesat. Dari sudut kefahaman kita, dari sudut penghayatan kita, dari sudut sikap kita, bagaimana nak berhadapan dengan musuh. Ini penting. Sebab itulah pandangan Islam yang pertama sekali tentang musuh ini, dia melihat bagaimana musuh muslihat musuh. Nabi SAW apabila dia melihat orang Yahudi, dia melihat musuh-musuh Islam, dia melihat Rom dan Parsi, dia bukan hanya tengok macam itu je. Dia bukan hanya tengok nak ajak dia orang buat dakwah pada mereka. Memang dakwah ni nombor satu lah. Tetapi sebenarnya yang lebih penting lagi, bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang kafir ini sama sahaja. Kamu bagi peringatan dengan kamu tak bagi peringatan, sama je. Ini yang musuh Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, sama saja. Orang kafir ni yang musuh Islam ni, yang hatinya tu ada dengki, ada hasad, ada niat tak baik kepada umat Islam, yang memusuhi Islam. Sama saja kamu bagi peringatan, bagi dakwah, tak bagi dakwah, sama aja. Mereka tidak akan beriman. Jadi ayat ini ialah ayat yang diisytiharkan oleh Allah. Allah isytiharkan dalam Quran, dalam suratul Baqarah, setelah Allah menceritakan tentang orang beriman. Orang beriman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun, ila akhir. Jadi Allah cerita pasal orang beriman, tidak ragu-ragu, bertakwa, beriman sebagainya. Mereka lah orang yang berjaya. Ulaika humul muflihun. Mereka yang berjaya
Allah kata apa? Yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir itu sama aja. Kamu bagi peringatan, kamu bagi dakwah, kamu tak bagi dakwah, sama saja. Kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Khatamallah, Allah dah tutup dah hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, Allah dah tutup dah satu tutupan. Maka bagi mereka azab yang pedih. Azab ni bukan neraka je, azab kat dunia pun ada azab. Dia tak dapat hidayah Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah beritahu pada kita bila kita bercerita tentang, bila Allah kisahkan tentang musuh, yang pertama sekali bila sebut musuh, dia bukan pandangan dakwah. Musuh, kalau orang yang tidak beriman, pandangan dakwah, tapi musuh. Allah kata apa? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir ni yang musuh Islam. Dan sama saja, kamu bagi peringatan dengan tak bagi peringatan, sama saja. Mereka takkan terima. Musuh lah. Kalau orang kafir yang tak tahu lagi Islam, yang hatinya bersih, yang majoriti orang bukan Islam ni, maka mereka ni menerima Islam. Bila menerima kebenaran, berhujah, memberi petunjuk pada dia, memberi ilmu pada dia, berbincang dengan dia, menyampaikan sesuatu, tersentuh hati dia, menangis, patah balik Islam. Itu yang kita panggil revert, kembali kepada Islam, revert. Tapi orang kafir yang musuh Islam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Allah dah gambarkan. Sebab tu apabila kita melihat musuh Islam, kita jangan melihat dengan pandangan baik hati. Walaupun memang kita kena baik hati dengan semua orang, tetapi dengan pandangan berhati-hati. Bukan baik hati, berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Sebab Allah sebut, Allah sebut orang yang musuh Islam ni tidak akan senang. Dia akan melihat kamu dengan pandangan hasad, pandangan dengki, pandangan nak bunuh, pandangan nak niat. Wa iz yamkuru bika alladzina kafaru. Ingat kamu orang kafir yang merancang perancangan jahat, memikirkan tipu daya, helah terhadap kamu. Yamkuru bika, terhadap kamu. Jadi Allah gambarkan orang musuh Islam ni, dia merancang. Sebab tu kita nak kena melihat dengan pandangan yang apa? Pandangan hati-hati. Pandangan yang kita lihat dengan pandangan berwaspada dengan musuh Islam. Bila kata musuh Islam, kita tahu dia geng musuh, kita hati-hati. Kita hati-hati sebab dia boleh menipu. Yang munafik pula dia menipu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia itu ada yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka tak beriman. Kenapa mereka tak beriman? Mereka tak beriman sebab mereka musuh Islam. Mereka menipu, cakap terbalik. Jadi dengan orang yang musuh Islam ni, kita kena hati-hati, terutamanya di akhir zaman, di mana perancangan mereka sedang memuncak, sedang nak sampai kepada kepuncak dia. Apa Allah sebut sini? Apa yang dirancang? Yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Dia nak menangkap kamu, dia nak penjarakan kamu. Yang pertama, dia tengok kita ni nak perkena kita, nak jerat kita, nak sesatkan kita, nak menangkap kita, nak memenjarakan kita. Au yaqtuluka, atau nak membunuh kamu. Dia rancang nak membunuh kita, membunuh iman kita, membunuh ibadah kita, membunuh akhlak kita, membunuh kita sebagai peribadi. Au yukhrijuka, ataupun nak menghalau kamu, nak menghalau kita daripada apa yang ada pada kita. Ini orang yang musuh Islam.
Sebab tu Zionis ini dikatakan musuh Islam sebab dia ada cita-cita untuk nak merampas Baitul Maqdis, merampas Palestin. Bukan saja Baitul Maqdis dan Palestin, dia nak merampas seluruh dunia, menjadi hamba dia. Gentile dipanggil, Goyim. Goyim ni kan, hamba, lebih hina daripada binatang. Ini kita sebut. Sebab tu bila kita melihat apa yang berlaku, yang tersurat di hadapan kita, CNN sebut begini, BBC sebut begini, RTM sebut begini, TV3 sebut begini, apa yang media bentang kepada kita, media bentang kepada kita, Al Jazeera sebut begini, kita nak melihat dengan pandangan hati kita, pandangan mata hati, pandangan ilmu, yang mana ilmu itu Allah gambarkan tentang yamkuru bika, perancangan jahat mereka ke atas kamu, perancangan jahat mereka ke atas kamu. Jadi Allah kata wa yamkurullah, mereka merancang jahat, Allah juga akan merancang kejahatan ke atas apa yang mereka buat. Wallahu khairul makirin. Jadi sebab tu tuan-tuan saya sebut pada malam ini mukadimahnya, jangan kita melihat Gaza ini hanya sebagai peperangan antara orang Gaza dengan orang Tel Aviv, orang Arab dengan orang Yahudi, orang Palestin dengan orang Israel. Bukan itu apa yang kita nak. Kemudian kita nampak Arab ni lawan dengan ni, kita nampak bom meletup dan sebagainya, kata ini masalah kematian, masalah harta habis, kesian, ni masalah kemanusiaan. Betul ada masalah kemanusiaan, tapi itu yang mereka nak kita lihat. Betul ada masalah peace, masalah keamanan, itu yang dia nak kita lihat. Apa dia masalahnya? Tak ada peace. Israel ni degil, Israel ni degil kan, Hamas pun degil, dua-dua sama degil, sama-sama hentam menghentam. Lepas tu berdamai, betul hentam lagi. Yang kesian anak-anak mati, orang tua mati, manusia mati, rumah rosak, hospital hancur. Maka kita melihat kan, di situ kena ada peace, di situ kena ada peace, di situ kena ada prosperity kan, di situ kena ada security. Ini tiga benda ni, tiga benda ni dia akan pegang. Tiga benda ni yang dia nak bagi kita nampak. Jangan perang, jangan perang. Kenapa kalau perang? Sebab kalau perang tidak ada peace, keamanan, ketenangan, maka tidak ada keselamatan, security, dan tidak ada prosperity, tidak ada kemakmuran dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, pendidikan. Maka kita buat tiga perkara ni. Maka bila kita melihat tiga perkara ni, betul lah kita kena jangan berperang. Kalau berperang nanti kan, tiga perkara ni tak ada, maka kita dah termasuk dalam perangkap mereka. Kita dah termasuk dalam perangkap mereka. Memang mereka nak suruh kita fikir macam tu, sedangkan yang mereka nak sebenarnya bukan itu. Walaupun dia cakap tu, mereka nak bukan yang tu. Mereka nak menguasai dunia, tu yang mereka nak. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah firman kepada kita, tujuan dijadikan manusia ini untuk memimpin dunia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kamarkan apa? Dijadikan manusia untuk memimpin dunia, menjadi wakil Allah, wakil keadilan, wakil keamanan, wakil kebenaran, wakil Allah. Khalifah tu fil ard, di atas muka bumi. Allah sebut tujuan dijadikan manusia ni, mula-mula nak cipta Adam, Allah gambarkan kepada kita. Kenapa? Kerana sebenarnya kan, hakikat yang berlaku pada hari ini kita nampaklah kan, bagaimana syaitan, iblis dan kuncunya mereka nak menguasai dunia. Nak menguasai dunia. Allah bukan suruh kita sembahyang aja, walaupun Allah kata jadikan kita untuk beribadah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada aku. Betul, Allah suruh kita beribadah, tetapi tujuan beribadah supaya menegakkan keadilan, keamanan, menegakkan kemakmuran dunia, tidak di bawah kezaliman dan jahiliyah, kegelapan jahiliyah, tidak di bawah syaitan dan iblis.
Kita sembahyang supaya kita kuat, kita puasa supaya kita kuat, kita haji supaya kita kuat, bila bersatu, supaya kita benar-benar membina kekuatan umat sehingga menjadi khalifah fil ardh. Ini yang kita nak kena nampak. Sebab tu apa sahaja yang mereka lakukan, kan, mereka akan bawa kita kepada satu yang menyesatkan. Sebab tu bila kita tengok TV, tengok berita Al Jazeera ke, CNN ke, kan, apa-apalah berita media ni, dia akan tunjukkan keganasan, dia akan tunjukkan pertempuran, dia akan tunjukkan apa ni kita kata pertembungan, peperangan, bunuh sana, bunuh sini, bakar sana, bakar sini. Sehingga akhirnya timbul, yang pertama sekali kita perlukan peace. Kita perlukan peace. Yang kedua kita perlukan security, keselamatan. Yang pertama kita perlukan keamanan, keselamatan, dan kita perlukan prosperity. Kita perlukan kemakmuran, ekonomi yang baik, makan yang cukup, air yang bersih. Kita perlukan kepada tamadun, teknologi 4.0, inovasi, revolusi 4.0. Kita perlukan 5.0. Yang kita nampak yang itu tarbiyahnya. Itu yang kita nak. Bila semua orang ambil yang itu, peace, security dan prosperity, bila orang ambil yang ini, maka dia hilangkan prinsip asas. Prinsip asas kepada mukmin apa dia? Yang pertama sekali ialah akidah. Yang pertama sekali akidah. Tak guna ada peace tapi sesat. Tak guna ada security tetapi kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak guna kita ada prosperity tapi akhirat kita tergadai. Kita ada kemakmuran hidup di dunia tapi akhirat kita tergadai. Tak guna kita ada itu. Ini di sisi Islam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya, perhiasan, tipu daya. Kemudian Allah gambarkan kepada kita, hati-hati dengan dunia ni. Kenapa? Kehidupan yang sebenarnya ialah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih utama. Tiba-tiba kita kata prosperity dunia ni lebih utama. Maka di sini kita akan dapati ramai orang sesat. Jadi hari ini dia tak larang kita sokong Palestin, dia tak larang. Dia tak larang kita sokong Hamas, dia tak larang. Dia tak larang kita untuk nak benci Israel, boykot, dia tak larang. Kenapa? Sebab dia tidak larang kerana 3 perkara yang dia nak tanam dalam diri kita. Yang pertama mesti ada peace, yang kedua mesti ada security, yang ketiga mesti ada prosperity. Bukan maknanya kita tolak 3 ni, bukan. Tetapi ini akan menjadi dasar kepada agama dan kehidupan manusia sejagat. Sehingga akhirnya Islam yang dasarnya itu mentauhidkan Allah itu tergadai kepada tak apa, kita boleh gadaikan tauhid. Kita boleh kena toleransi, kita boleh sama-sama menerima orang tengah yang akan menyelesaikan masalah antara Hamas, antara Gaza dengan Israel Zionis. Ada orang tengah. Siapa orang tengah ni? Ni dia tengah proses ni. Ini kita nampak. Sebab tu saya kata kita kena lihat masalah ini bukan hanya sekadar masalah antara orang Arab dengan orang Yahudi, orang Israel dengan orang Palestin. Dia masalah al-haq dan batil. Al-haq wal batil. Sebab tu saya mulakan tadi dengan ayat ini yang mana Allah gambarkan tipu daya mereka. Mereka menipu kita. Kita tak perasan. Sebab tu strategi pertama, bila kita berhadapan dengan musuh, kita mesti mengenali plan jahat mereka. Apa perancangan jahat mereka? Jadi mereka tahu. Kalau kita belajar tentang perancangan jahat mereka, maka kita akan kenal mereka dan akhirnya kita akan terselamat daripada tipu daya mereka, makar mereka. Maka dia pun timbullah satu teori. Dia kata ini semua konspirasi. Ini semua perkataan jahat ni teori konspirasi. Dia panggil teori. Sedangkan ini bukan teori, ini merupakan kenyataan daripada Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Mereka rancang jahat, Allah juga rancang jahat ke atas mereka dengan tujuan yang baik. Wallahu khairul makirin.
Jadi ini yang pertama sekali. Pada hari ini kita nak tengok, bila sebut musuh, kita jangan nampak yang tersurat. Sebab yang tersurat tu media dah kontrol. Media dah kontrol. Yang tersurat, yang tersirat, yang kita nak tengok dengan mata hati kita, nak melihat dengan mata hati kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak melihat dengan mata hati kita, dengan iman, dengan pandangan yang global, yang luas, maka perjuangan kita setakat kemanusiaan. Perjuangan kita setakat nak keamanan, walaupun keamanan itu di dalam kekufuran. Perjuangan kita setakat nak dapatkan prosperity, hidup kan makmur, dengan ekonomi, dengan harta yang cukup, makanan yang cukup. Sedangkan ekonomi, makanan yang cukup menghilangkan akhirat kita. Allah sebut dalam Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik, lebih kekal. Tapi kita hanya memerhatikan dunia. Ini yang mereka nak sesatkan kita. Yang sebab itulah kita kena melihat segala muslihat musuh-musuh kita. Barulah kita mampu mengalahkan mereka biiznillah. Mampu kita kalahkan dia biiznillah. Kalau tidak, kita ikut arus dia. Orang bergerak, kita bergerak. Orang boikot, kita boikot. Orang membawang tentera bawang, kita buat tentera bawang. Tapi kita tak tahu apa-apa. Yang kita tahu apa orang buat, kita buat. Wah, ni sekarang ni daripada PM sampai kepada orang yang orang paling bawah sekali kat Malaysia, semua duk cakap pasal Israel. Semua cakap baguslah. Memang bagus. Bukan saya kata tak bagus, bagus. Tetapi bukan hanya setakat kita bercakap. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad makara allazina min qablihim walillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffar liman uqbad dar. Ini surah Ar-Ra'd ayat 47. Wa qad makara allazina min qablihim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka, sebelum kita ni. Kita ni ingat Gaza baru wujud hari ni. Dah, sebelum kita dah wujud dah perancangan jahat ni. Saya akan cerita sikit malam ni. Saya bagi nampak tuan-tuan sekalian. Pasal tu kancing mata tak nampak. Nak baca Quran susah. Cumi mata tu dah kelabu. Wa qad makara allazina min qablihim. Dan sesungguhnya orang kafir sebelum kamu, mereka telah melancarkan perancangan jahat, makar. Falillahil makru jami'a. Dan maka Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya jangan bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa itu juga merancang perancangan jahat, menggagalkan perancangan mereka. Allah merancang secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffar. Dia Maha mengetahui apa yang mereka usahakan, apa yang diusahakan tiap-tiap diri itu. Semua orang buat dia tahu. Allah Maha mengetahui. Dan orang kafir itu akan tahu siapakah yang akan memberi balasan. Dia akan dibalas dengan kejahatan dia. Jadi dah sebut sini, mereka merancang. Tapi Allah menggambar kita, Allah merancang secara jami'an, holistik. Allah merancang secara holistik. Sebab tu semalam bila saya bercakap di dalam Brigade TV online malam semalam, saya tak iklankan di FB sebab saya pun tak tahu macam mana program tu kan. Saya dapati orang muda-muda kita alhamdulillah sekarang dah mula berminat untuk troll, untuk apa dia panggil, hack, untuk nak kacau Israel punya sistem. Orang-orang Malaysia ni, orang muda-muda lah, orang tua tak mampu nak buat, tak pandai nak komputer ni kan. Orang muda lah bagus. Sehingga koyak, dia kata koyak mindanya, koyak dia punya pemikiran dia kan, bagus. Jadi alhamdulillah satu perkembangan yang baik yang kita kena apa? Kena bagi galakan dan sokongan. Kerana orang-orang muda pun dah mula nampak dah kejahatan mereka. Sebelum ni duk main game je. Sekarang ni alhamdulillah, bukan saja mereka menguasai game, mereka main game juga kan. Tak semualah kan.
Tetapi mereka sekarang dah mula nampak perjuangan, erti perjuangan. Maka saya ceritalah sikit tentang perjuangan Mabi Mamara tu kan. Jadi sini Allah Subhanahu Wa Taala merancang secara jami'an, secara menyeluruh, holistik. Kan? Jadi dalam mufassirin ayat ini banyaklah cerita contohnya tentang Nabi Isa. Kan? Dikhianati oleh sahabat dia, quote and quote sahabat dia, Judas. Judas sahabat dia kan, quote and quote ahli dia lah. Orang Islam sendiri, munafik ni, kafir ni. Maka dia mengkhianati. Jadi Allah Taala telah menyelamatkan Isa alaihissalam dengan satu perancangan. Judas berubah jadi wajah dia jadi Nabi Isa alaihissalam, sehingga dia ditangkap, sehingga dia disalib mati kan. Judas. Allah membalas perancangan dan tipu daya mereka. Jadi begitu jugalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi lah. Jadi sebab tu kita nak tengok ni strategi nombor 1. Memandang kepada strategi ini, saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan pada malam ni kita tengok sikit apa yang sebenarnya mereka dah buat, sedang buat sekarang. Kat mana saya tulis tadi? Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, adalah merupakan rentetan daripada apa yang telah mereka sebut sejak yang paling akhir sekali kita kata 2001 lah. Apa yang berlaku sekarang telah disebut pada tahun 2001 lagi. Mereka telah membuat makar. Dan kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka nak buat sebenarnya, tuan-tuan, kita tengok nanti kita akan cerita pasal macam mana Israel, kenapa Israel beria sangat, apa dia buat sekarang. Dia nak jatuh dah. Jadi kita akan cerita fakta-fakta jatuh. Tapi mungkin kalau tak sempat hari ni, kita akan cerita besok, insya-Allah kita akan cerita. Kalau tak esok pun lusa lah. Yang pertama sekali, apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah satu strategi musuh Islam untuk menghimpunkan semua manusia termasuk orang Islam dan beriman, supaya duduk di atas satu meja, duduk sama-sama satu meja bulat. Sekarang ni apa yang dibuat supaya kita semua bersalaman bersama untuk mengumumkan sesuatu yang menyokong perancangan jahat antarabangsa secara tersurat dan tersirat. Tersuratnya nampak macam kita menyokong Israel, nampak macam lah. Tapi dia tahu orang Islam tak akan sokong Israel. Maka dia nak sokong, apa dia nak sokong? Dia nak sokong kepada 3 benda yang saya sebut tadi, iaitu dia nak sokong peace, dia nak sokong security, dan nak sokong prosperity, keamanan, keselamatan, dan juga kemakmuran hidup, prosperity. 3 ni. Jadi apa yang kita lihat adalah satu strategi iblis, satu strategi syaitan untuk mengikat hati manusia, pemikiran manusia, supaya mereka tak boleh terima adanya pertembungan di antara al-haq dan batil. Tak boleh. Yang ada hanyalah peace saja. Yang ada hanyalah security saja. Yang ada hanyalah prosperity, kemakmuran hidup. Kenapa? Kerana 3 inilah yang kita kena capai. 3 inilah yang kita kena capai. Sedangkan tidak akan ada peace tanpa iman. Tidak akan ada peace tanpa Islam. Tidak akan ada keselamatan tanpa Islam. Tidak ada keselamatan tanpa iman. Dan tidak ada kemakmuran tanpa Islam, tanpa iman, tanpa Islam, tanpa iman. Tak ada. Padahalnya itu hakikat. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita, Allah gambarkan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara yang al-haq dan batil. Maknanya peace dalam Islam, peace dalam Islam tu maknanya kita tak gaduh dengan orang, tak perang orang, tak bunuh orang, tak kacau orang, tidak mengganas. Betul lah tu. Tetapi pada masa sama kita ikat diri kita dengan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Kita mentauhidkan Allah, itu masuk peace. Kita mengenal Allah,
dan menyayangi Allah, mencintai Allah, berubudiah kepada Allah, menegakkan keadilan, menegakkan keamanan, kebenaran, menegakkan benda yang asas tadi. Bukan peace ala Zionis, peace ala iblis, peace cara Amerika, peace cara Rusia, bukan peace cara Islam. Jadi bila kita lihat yang ditonjolkan inilah, kita nak ni. Dia tahu orang Islam tak boleh terima Israel. Betul tak orang? Kita tanya dengan orang Malaysia, boleh terima Israel? Tak boleh terima. Tapi boleh terima peace tak? Boleh. Maka dia kata, kena ada peace, maka Israel pun angkat tangan. Kita berdamailah wahai Hamas, wahai Gaza. Gaza pun nak habiskan, tak boleh habis. Dia habiskan, dia jadi teroris. Akhirnya dia pun berdamai juga. Berdamai habis. Besok dia buat balik, dia bunuh balik. Tak habis cerita. Sebab apa? Selagi peace itu di bawah bimbingan, perlindungan, pahaman-pahaman syaitan dan iblis. Takkan habis-habis. Kita bagi perompak menjaga bank. Kita bagi perompak menjaga bank. Kita bagi perogol menjaga anak-anak wanita kita. Menjadi jaga asrama puteri, perogol. Orang yang suka merogol perempuan, kan? Ada penyakit psiko, gila perempuan. Jadi pengawal kepada asrama puteri, asrama perempuan. Bolehlah dia pakai baju pengawal kat depan kita, belakang-belakang, malam-malam dia buat apa, macam-macam dia boleh buat. Itu yang berlaku. Jadi peace, security dan prosperity tidak akan datang tanpa iman dan Islam. Ini hakikat yang sebenar. Ini al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu daripada Allah, daripada Tuhan kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah, kita nak tengok. Sebenarnya mereka nak mengajak manusia dan seluruh manusia dan seluruh, kita kata, organisasi negara, supaya duduk satu meja, across a table, dan kemudian bersalaman, setuju kita kena bagi support kepada satu gerakan internasional, iaitu kita menyatukan global citizen. Semua orang kena jadi satu, dan kemudian selepas itu kita kena ada dalam peace and security dan prosperity dengan terms, dengan condition mereka. Apa kata Netanyahu? Ni saya petik kata-kata dia, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al Jazeera. Apa kata Netanyahu? We are making history. We are making history and changing history. Kami sedang membuat satu sejarah, dan kami sedang merubah sejarah. Apa buat sejarah? Buat sejarah, semua orang akan bersatu. Orang Islam, orang yang beriman tapi jahil. Islam beriman tapi tak faham tentang pakatan jahat tadi, tak faham tentang iblis dan syaitan, macam mana tipu daya mereka. Orangnya Islam, orang yang beriman tapi tak ada ilmu. Maka kita, we are making history. Orang beriman, orang Islam boleh bersama-sama dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak Islam, yang menjadi musuh kepada dia. Musuh kepada dia. Yang Allah sebutkan dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Dia tutup hati mereka, pendengaran mereka, mata mereka, tutup daripada kebenaran. Jadi dia boleh sama. Kita tutup, kita jadi tutup pula. Maka dia kata we are making history, menyatukan semua jenis manusia dan bangsa dan agama. Kemudian changing the history, mengubah history, mengubah sejarah daripada bertuhankan kepada Allah kepada bertuhankan kepada makhluk. Maka ketika itu Presiden Trump, sekarang ni Biden lah. Nampak macam Biden tak suka Israel, nampaknya kan. Tapi bukan macam tu. Dia cuma pakat selakonnya. Kemudian Muhammad bin Zaid, pemimpin UAE, dan mereka telah bekerjasama dengan Muhammad bin Salman dan sebagainya. Mereka telah menerima, dipanggil Deal of Century. Deal of Century. Jadi sebenarnya yang ada ni lanjutan daripada apa yang berlaku sebelum ni. Ini saya nak bawa kepada tuan-tuan, kita nampak, bagi kita nampak. Kemudian lepas tu baru kita boleh faham solutionnya macam mana.
Kalau tak, kita tak nampak solution dia. Sebab kita tak faham realiti. Kita ingat apa yang tersurat di TV, itulah dia. Gaza kena bom. Bukan kita kata kita tak bersama Gaza. Kita bersama Gaza. Kita bersama dengan Islam, perjuangan Islam. Saya sebut Brigade Al-Qassam, salah satu daripada kelompok Taifah Mansurah yang ada di atas muka bumi. Salah satu. Saya dah sebut dah. Bukan saya kata saya tak sokong Gaza dan sebagainya. Memang kita bersama. Dan bukan kita kata kita tak nak berjuang melawan. Bukan. Tapi nak sebut realiti supaya kita faham. Dan mereka faham. Mereka faham. Sebab tu mereka berjuang dan mempertahankan diri. Mereka mempertahankan diri mereka. Baik. Kita melihat apa kata Netanyahu. Saya petik kataannya supaya kita faham. Dia kata apa? Peace is a good thing. Peace is a good thing. Keamanan satu perkara yang disukai oleh ramai. And it unite, moderate. Dia menggabungkan, menyatukan semua orang yang berfikiran sederhana. And the most advanced economy in the world. Dan dia juga menjadikan ekonomi tertingkat. Ekonomi kita tertingkat dengan peace. Maka untuk kita nak bersama dengan idea ini, peace, security dan prosperity ni, tiga ni, maka dia pun menciptalah musuh yang anti kepada peace, security dan prosperity ni. Seolah-olahnya anti lah. Bukan anti, betul-betul seolah-olah inilah dia culprit, inilah dia penjahat ni, inilah teroris. Maka dia pun mencipta religious terrorism, iaitu pengganas yang berasaskan agama. Kenapa religious terrorism? Sebab yang menjadi dasar kepada peace, security and prosperity itu ialah agama. Itu asas dia. Maka untuk dia membuang asas tadi, maka disebut religious terrorism, pengganas agama. Kenapa pengganas agama? Kerana pengganas agama tak boleh menerima peace, security dan prosperity tadi. Sedangkan agama menyuruh kita membangkitkan peace, keamanan. Nama pun Islam. Islam ni peace lah. Nama Islam, Islam ni peace, selamat, sejahtera. Sekali kata Islam tak peace kata. Islam ni security, Islam ni selamat, salam, selamat, salam, sejahtera, selamat. Prosperity, Islam ni nak kepada prosperity. Jadi Islam nak semua, tapi dia nak yang bukan Islam lah, yang ghairan Islam. Maka sebab itulah mereka telah mencipta religious terrorism, teroris pengganas agama, yang digambarkan berlaku setelah peristiwa 911, 911, September 11, 2001. Berlakulah satu serangan yang menyebabkan hasil daripada itu, maka mereka telah menyerang Iraq. Menghancurkan Saddam Hussein. Walaupun Saddam Hussein ni dulu ni sekutu kuat kepada Amerika. Saddam Hussein ni dia lawan Iran, dengan sokongan Amerika dan yang lain-lain. Dia melawan. Tengok sekarang ni, lepas tu bila Saddam Hussein tak boleh buat apa-apa, dia bunuh Saddam Hussein. Bukan Saddam Hussein dulu tak sama dengan Saddam Hussein, sama je. Baik, maka mereka telah mencipta September 11. Saya nak ajak tuan-tuan fikir fikir sikit. 20 hari bulan September 2001 berlakulah serangan ke atas Iraq. War on Iraq, war on ISIS, war on IS, Islamic State, Daulah Islamiyah, Daesh. War on Islam. Maka the new world religious terrorism wujud pada tahun 2001. Jadi ini bermula kat situ. Maka mereka telah menjalankan selama kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Daripada tahun 2000 mereka rancang. 2000 tu dah ada dia punya bunga-bunga, susunan semua setahun. Lepas tu 2001 berlaku 911. Kemudian habisnya tahun 2011. 2011 Amerika mengisytiharkan bahawa habisnya Saddam Hussein. Dah tak ada dah. Iraq dah habis dah, dah aman. Iraq dah aman. Setelah dia rampas, dia curi emas-emasnya,
harta-harta Iraq sebagainya dia dah ambil semua. 2011 dia kata dah aman. Jadi kita ingat bila Iraq dah tak ada, Saddam dah tak ada, aman lah, damai lah. Tak, berlaku pula yang gambarkan Arab Spring. Ingat 2011, 2001 sampai 2010, ataupun 2000 sampai 2010, 10 tahun tu dia rancang untuk nak menghancurkan tempat yang digambarkan akan bangkit. Salah satunya Iraq. Nabi gambarkan dalam hadis ni, walaupun hadis ni dhaif, tapi hadis dhaif, tapi hadis cerita pasal sesuatu yang buruk akan berlaku di Iraq. Nabi cerita dah. Dan kemudian berlakulah 10 tahun. 2011 kan, sampai 2021 ni, tahun ni 10 tahun lebih kurang kan, 2021 kan, mereka nak menghancurkan Middle East habis-habisan. Saya bacakan apa yang disebut oleh General Wesley Clark. General Wesley Clark dia telah menceritakan pada tahun 2014. Ini bukan tak sengaja tau. Ini sengaja saya nak sebut sini, sengaja saya nak sebut perancangan dia. General Wesley Clark ni dia kata, aku pergi ke White House. Kemudian pada masa tu aku dipanggil oleh Secretary State, dan kemudian aku dipanggil, di situ ada general, yang general nombor 1 lah. Kemudian mereka berbincang. Apa dia bincang? Dia bincang, dia kata mereka nak menghabiskan kan 7 negara, 7 countries, Arab countries, dalam masa 5 tahun. Maka General Wesley Clark kata apa? Ni dalam satu rancangan macam gelak ketawa ni, macam lawak ni. Dia kata apa? They plan to clean Middle East 5 to 10 years. To clean up Middle East. Maknanya clean up Middle East kan, 5 to 10 years. Dia sebut tu pada tahun 2014 kan, 5 to 10 years. Maknanya kalau 5 years, 10 years, maka start pada 2019. Kita tengok nanti saya tengok 2019, 5 tahun 2019 to 10 years. 10 years maknanya 2011 sampai 2021 perancangannya. 2011 tu Arab Spring. Arab Spring disebut 5 to 10 years. Dia cakap begitu, semua gelak-gelak. I don't know why they want to have a war. Semua gelak, semua gelak. Kalau kita tengok klip tu kan, semua gelak macam lawak jenaka. Tapi sebenarnya dia nak bocorkan, dia nak beritahu kepada kita perancangan dia. Dia nak tengok respon dunia macam mana. Orang Islam macam mana? Orang Islam pun gelak juga. Mereka nak habiskan negara Arab dalam masa 5 tahun hingga 10 tahun kan. Kalau 2014 10 tahun, 2024 10 tahun. Kalau daripada 2021 2011 2021 5 tahun hingga 10 tahun. Maka dia pun cakap, apakah negara-negara yang dia nak hancurkan? Maka dia sebutlah antaranya Syria, Lebanon, Libya, Somalia dan sebagainya lah. Dan akhirnya dia kata Iran. Last kali Iran disebut. Jadi pada tahun 2014 disebut. Kita ingat macam dia cakap tu macam gurau-gurau, macam jok-jok kan. Tapi sebenarnya dia sebut perancangan dia. Perancangan dia. So maknanya dia kata 2014 tu dia sebut 5 tahun, 10 tahun akan menghabiskan. Kalau 10 tahun, maknanya daripada 2014 tu, tapi sebenarnya benda tu berlaku daripada 2011. 2011 tu dia dah prepare dah. 2011 Arab Spring. Apa berlaku Arab Spring? Siapa tahu apa berlaku Arab Spring? Kalau kita tengok, saya ada catat sikit tadi Arab Spring. 2011 Arab Spring. Saya ada catat. Sebenarnya nota ni ada kat tempat lain, saya terpaksa catat semula. Dalam ni, dalam kamera, dalam handphone ni. 2010, 2011 berlaku Arab Spring, kebangkitan Arab. Orang tu, wah bagus, orang Islam sedar bangkit-bangkit. Rupanya benda tu dia rancang. Mereka rancang Arab Spring ni. Kenapa dia rancang Arab Spring? Nombor 1, dia nak bersihkan kepimpinan diktator yang ada di negara Arab, yang telah lama sangat berkuasa. Macam kalau kat Malaysia kita ada Perdana Menteri 22 tahun, lama sangat berkuasa sampai otak dia tak boleh fikir, dia fikir keluarga dia aja. Maka lepas tu terpaksa dia cleankan, dia bersihkan. Jadi kita lihat, tengok apa berlaku Arab Spring. Nombor 1, dia nak bersihkan pemimpin-pemimpin yang mereka lantik, yang mereka sokong, tapi dah
terlalu lama berkuasa, menjadi diktator, tak ikut plan dah. Dia nak mengutamakan diri sendiri, dah tua semua kan. Okey, maka berubahlah landscape kepimpinan Arab sebab Arab Spring. Kenapa dia nak ubah tu? Sebab dia nak melaksanakan perancangan 10 tahun tadi. Dia nak menguasai Middle East. Kan? Tengok maka kan kerja-kerja membersihkan diktator yang ada di Arab. Kan? Tunisia, Presiden Perdana Menteri dia Zain Al-Abidin jatuh. Mesir, Egypt, Hosni Mubarak jatuh. Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Syria, Bashar Assad. Syria menghadapi krisis. Kenapa Syria tak jatuh sampai sekarang? Memang dia tak nak bagi Bashar Assad jatuh. Sebab Bashar Assad ikut plan. Bashar Assad ikut plan. Dia bunuh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Syiah Nusariyah. Syiah yang menyatakan bahawa Tuhan masuk dalam badan pemimpin, jadi kena sembah pemimpin. Terus Syiah dalam Syiah pun kata dia sesat. Dalam Syiah sendiri kata dia sesat. Tapi dia tak jatuh lagi. Kenapa? Dia bunuh orang Islam. Dia bunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu dia masih ada sampai sekarang. Dia masih ada dan dia boleh bunuh macam itu aja. Dia bersama dengan Iran, bersama dengan Rusia, bersama dengan China. Ada blok yang membantu dia. Dan kemudian peperangan yang berlaku di Syria pun bukan peperangan antara orang kampung dengan lawan dia, peperangan proxy war. ISIS yang ditaja oleh Amerika, Hizbul Syaitan yang ditaja oleh Syiah. Begitu juga dengan mujahidin yang ada mempertahankan kampung-kampung dan kawasan-kawasan daerah yang mereka duduk. Jadi disebut kat sini Syria, Bashar Assad menghadapi krisis. Bahrain berhadapan dengan kebangkitan rakyat juga, sehingga Saudi masuk campur tangan. Kuwait, Lebanon, Oman, semuanya mula tengok kepada barat. Sebab apa? Rakyat dah mula seolah-olahnya pengaruh barat tu makin naik. Semua pro demokrasi, dah tak mau dah cara-cara lama ni. Kemudian Saudi, Sudan, Mauritania pun dah mula sokong memperkuatkan lagi. Kan? Palestin berhadapan dengan civil unrest dan banyak lagi lah. Kata semua tempat Arab Middle East dia jadi kelang kabut. Malahan kita lihat gerakan Islam lumpuh, tak kuat. Ikhwan Muslimin yang telah mendapat sokongan rakyat di Mesir, kan, Presiden Morsi jadi dia mengisytiharkan mereka akan membebaskan Palestin. Kemudian dibuat kudeta oleh As-Sisi, kan, General Abdul Fattah As-Sisi buat kudeta, menjatuhkan dan akhirnya membunuh Morsi di dalam penjara secara tidak langsung. Bukan secara langsung, secara tidak langsung. Ini perancangan jahat. Kalau secara langsung nampaklah Sisi itu jahat. Dia buat cara tak langsung. Dia tahan daripada rawatan. Orang tu sepatutnya makan ubat, dia tak bagi makan ubat. Kesihatan dia susah, sakit, dia tak bagi pergi hospital, duduklah kat penjara tu. Sepatutnya dia ada boleh orang lawat dia, ziarah dia, tak dibenarkan orang lawat dia, keluarga tak boleh jumpa, ziarah dia semua ditekan. Dalam penjaranya pula dia masuk pula dalam penjara yang tertutup, yang terasing. Penjara tu pula terkenal dengan kala jengking. Dalam penjara, dalam sel ada banyak kala jengking ni. Kala jengking ada banyak. Penjara tu gelap gelita. Ni Morsi duduk kat penjara tu. Dahlah dia sakit, dengan kesihatan dia yang teruk, Allah izin dia tak sihat. Kemudian selepas tu dengan keadaan makannya tidak terjaga, mungkin dia bagi racun pun mungkin, wallahualam, saya tak tahu dah tu. Kan? Sampai peringkat Allah izin mati, meninggal dunia ketika dia dalam penjara. Kemudian pemimpin dakwah ditangkap, imam-imam, 50,000 orang imam ditangkap di Mesir. Para duat ditangkap. Yang menyokong ikhwan ditangkap semua. Ulama-ulama yang soleh ditangkap. Pimpinan-pimpinan dakwah ditangkap. Yang tidak menentang dia, okeylah duduk sebelah dia. Yang tak menentang dia, duduk sebelah dia. Yang tak menentang dia, yang bersama boleh bersama dengan Israel, yang boleh bersama dengan Kristian yang Zionis, boleh duduk sebelah dia. Tetapi yang tidak bersama, maka dia ditangkap. Ulama-ulama ditangkap. Ada banyak lagi dalam penjara. Salah seorang Beltaki, salah seorang ahli parlimen, kawan saya sama naik bawi memarah, mati, meninggal dunia. Mula-mula anak dia mati, lepas tu dia pula. Maknanya gerakan Islam disekat. Akibat apa? Arab Spring.
Kalau Arab Spring ni digerakkan oleh orang Islam yang benar-benar Islam, maka sudah tentulah pengaruh Islam meluas. Tentulah Islam yang memerintah di mana-mana. Berlaku perubahan daripada diktator kepada demokrasi, kurang-kurang demokrasi, tapi demokrasi pun tidak ada. Sampai sekarang nampak macam demokrasi, tapi demokrasi terpimpin orang kata kan. Jadi mereka merancang Arab Spring lepas mereka bantai Iraq. Iraq ni kira antara kekuatan Iraq ni sebab dia boleh dia perang 10 tahun lebih kan, dia perang 20 tahun dengan Iran. Jadi ada kekuatan tentera. Dia nak kena habiskan Iraq dulu. Lepas habis Iraq baru dah habiskan yang lain. Maka habislah lepas daripada Arab Spring 2011, sekarang ni dah 10 tahun 2021 mereka nak habiskan tentera yang kuat. Tetapi mereka nak habiskan Hamas tak boleh. Dia tahu tak boleh habiskan Hamas. Brigade Al-Qassam tak boleh. Maka dia akan habis macam mana? Dia akan membentuk blok baru, iaitu blok yang akan menyokong peace, yang akan menyokong security, dan yang akan menyokongkan prosperity, tetapi atas term and condition, di atas syarat-syarat, terma-terma dan syarat-syarat yang di belakangnya itu iblis dan di belakangnya itu Al-Masih Dajjal. Mereka akan buat ni. Mereka akan buat ni. Sebab tu kita lihat di sini, apa yang berlaku pada hari ini, dia bukan hanya sekadar peristiwa yang berlaku, tapi semua dalam perancangan dia. Semua dalam perancangan dia. Kita kena nampak yang ini. Kalau kita tak nampak, kita ingat terpisah. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini di Gaza, di Masjid Al-Aqsa, tidak terpisah daripada apa yang berlaku di Arab Spring. Ketika Arab Spring dia punya pertalian dia. Tidak terpisah daripada apa yang berlaku di Iraq. Pembunuhan Saddam, pembunuhan Muammar Gaddafi dan sebagainya, dan tidak terpisah dengan peristiwa 9/11 kan? September 11 tahun 2001, tak terpisah. Tak terpisah daripada yang sebelum-sebelum ni. Tak terpisah. Semua tu je rentetan dia. Jadi sebab tu bila kita tengok ni, kita jangan tengok satu je, maka kita akan terpengaruh. Kita pun pergi all out habis-habisan. Rupa-rupanya kita duduk dalam perancangan jahat mereka. Perancangan jahat mereka, dan kita akan terperangkap. Walaupun yang saya cakap ni agak bahaya, tetapi saya kena cakap supaya kita tidak terperangkap. Dan insya-Allah kita doa Allah melindungi kita semua supaya dakwah ni tersebar dengan kuat. Insya-Allah ada kebangkitan daripada Nusantara. Insya-Allah Nusantara akan bangkit. Maka di sinilah kita lihat yang bermula dengan 2011, 2010, 2011 Arab Spring berkembang sampailah kepada 2019. 2019 maka berlakulah apa disebut sebagai Deal of Century. Deal of Century itu mereka mahu memecah belahkan apa yang digambarkan Timur Tengah yang baru, Middle East, the new Middle East. Sebelum ni old Middle East, dia ada diktator Hosni Mubarak, dia ada diktator Saddam Hussein, dia ada diktator Muammar Gaddafi, dia ada diktator Zain Al-Abidin dan sebagainya lah. Lepas tu bila dah habis tu, yang penting sebenarnya diktatornya Hosni Mubarak, dia nak buang lah. Hosni Mubarak ni tak berperanan dah. Dia nak buang tak boleh. Pilihan raya asyik dia menang je, 99.9% dia menang. Kan? Pilihan raya dia menang 99.9%. Kan? Semua orang sokong dia kan. Tak ada pembangkang. Jadi akhirnya pada tahun 2019 mulalah kita melihat askar-askar daripada Arab mula melakukan kita kata latihan tentera bersama dengan Israel. 2019 kan, April 2019, satu kerjasama di antara UAE dengan Israel dipanggil Joint Venture Army Program, Army Training dibuat. Dan kemudian selepas itu kan, tidak lama selepas itu, sebelum itu Saudi Arabia telah mengisytiharkan bahawa dia akan bersama dengan Israel pada tahun 2019. Ini diucap oleh Prince Faisal. Prince Faisal Farhana merupakan menteri luar kepada Saudi, telah mengisytiharkan dalam satu ucapan dia kata apa? Kamilah negara yang pertama mengiktiraf Israel. Walaupun kami belum ada lagi di Israel tu, walaupun belum ada lagi apa dia panggil kedutaan, tapi kami dah iktiraf nama dah. Dia sebut dalam ucapan dia. Tuan-tuan boleh cek dalam berita-berita yang ada. Jadi pada tahun yang sama
Muhammad bin Zaid yang merupakan ketua kepada gerakan Secret Society di sebelah Middle East. Dia ketua lah. Saya dedahkan pada tuan-tuan pada hari ini. Dia telah melakukan, dipanggil latihan tentera bersama dengan Israel, tentera UAE. Tentera UAE ni tuan-tuan, kita cerita sikit tentera UAE. Tentera UAE ni, dia bukan tentera biasa. Semua tentera dia komando. Jadi Muhammad bin Zaid ni, tentera dia fokus pada komando. Nampak tak? Dia bukan tentera biasa ni, semua komando. Semua komando. Jadi training ni semua komando. Kalau tentera Saudi, dia tak ada komando. Adalah beberapa, mungkin satu jabatan komando je. Tapi ini semua komando. Jadi kenapa yang ni fokus kat komando, yang ni fokus kat intelijen, yang ni fokus pada tentera biasa? Kan? Kerana mereka semua akan menjadi satu tentera. Dia akan jadi satu tentera yang bersama-sama. Jadi sebab itulah pada tahun 2019 dah mula dah. Maka pada tahun 2020 kita melihat UAE pun mengisytiharkan, kan, dia punya normalisasi. Kemudian Bahrain pun mengisytiharkan, kan. Kemudian tak lama lepas tu Sudan pun mengisytiharkan mereka bersama dengan Israel. Semua pakat isytihar sama dengan Israel. Dan begitu juga dengan Saudi. Mereka pun mengisytiharkan jugalah. Sebenarnya dia cakap lebih awal lagi. Maka di sini kita lihat deal of century yang mereka tekankan, iaitu peace, security dan prosperity diterima oleh negara-negara Timur Tengah. Terima. Mesir memang dah terima dah. Mesir dah lama terima. Kemudian Lubnan pun ikut sekali. Lubnan kan dalamnya ada Ahli Sunnah, ada Hizbullah, Hizbullah. Kemudian ada Kristian, yang semua tu menolak Israel. Tapi mereka pun terima Israel juga. Sudan yang sebelum ni menyokong Hamas dan perjuangan pembebasan Al-Aqsa, Sudan pertama kali tahun 2020 menyokong Israel. Sudan sebelum 2020 ni mereka berperang dengan Israel, membantu Hamas, membantu rakyat Palestin membebaskan Masjid Al-Aqsa, perjuangan Sudan tidak membantu. Tiba-tiba tahun 2020 deal of century, mereka telah menerima Israel, normalisasi dengan Israel. Maka terbentuklah dipanggil NATOMI, iaitu NATO Middle East. Gabungan di antara NATO dan Middle East tentera. Jadi kita nampak ni semua adalah merupakan satu ketumbukan baru, landscape baru. Kenapa landscape ni nampak macam berlaku sesuatu yang menyebelahi kepada kepimpinan dunia? Kerana raja dunia nak keluar. Dan sekarang ni satu-satunya di negara Arab yang tidak bersama Israel ialah Palestin, Gaza, Hamas, yang mana dia separuh-separuh, bukan sepenuhnya, separuh lagi Fatah ambil. Fatah istiraf Israel, Fatah iktiraf Israel, Hamas tak iktiraf, kan. Dan Qatar masih lagi. Jordan memang dah bersama Israel. Baik, jadi sebut kat sini selepas daripada itu, sebab tu kata Netanyahu, we are making history. Dia kata apa? Saya petik kata ada. Saya suka dia kata tu, sebab dia mendedahkan. Dia memang nak dedahkan kat kita lah. Dia kata we are making history and we are changing history. Kami sedang membuat satu sejarah dan kami sedang merubah sejarah. Apa yang dia buat? Dia buat satu sejarah. Orang yang bermusuhan, orang Islam, orang beriman yang sebelum ni berlawanan dengan Israel, orang Arab yang sebelum ni berperang dengan Israel, mereka telah boleh bersama-sama dengan Israel. Dan kemudian we are changing the history. Kami sedang merubah sejarah. Apa sejarahnya? Sebelum ni orang Islam menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka, Rabb dan Ilah. Hari ini mereka akan menerima agama-agama lain, sebab sebagai sama dengan agama Islam. Pluralisme, kesamarataan agama. Changing the history. Ini susah ni tuan-tuan, perempuan, nak sebut ni susah. Sebab tu apa yang berlaku pada Gaza sini, akhirnya dia akan melihat sekarang ni, kan, Hamas duk entam.
bom-bom pergi. Maka Israel sampai satu peringkat rakyatnya sekarang ni, Netanyahu sekarang ni, dia tak dapat bentuk kerajaan. Maka dia kena buat sesuatu untuk menjadikan rakyat bersama dia. Macam mana rakyat nak bersama dia? Mesti ada common enemy. Apa common enemy-nya? Common enemy-nya teroris itu, Hamas. Maka rakyat kena bersama dengan dia. Kena ada darurat. Macam pernah dengar je kena ada darurat ni. Situ kan. Jadi darurat ni tujuannya nak menyatukan rakyat. Itu tujuan darurat, supaya menyokong kepimpinan yang ada. Kalau di Israel, Netanyahu tak boleh bentuk kerajaan. Cara dia nak bentuk kerajaan, dia membuat darurat. Macam mana darurat? Dia pun provok lah Gaza pun hentam. Memang Gaza hentam sebab dia kena hentam. Dia pun hentam kan. Jadi rakyat semua takut, menangis, mati ramai Israel ni. Ramai yang mati. Kemudian selepas tu apa berlaku? Maka rakyat mula menaruh harapan. Maka bolehlah bersatu. Musuh kita tu jangan kita gaduh-gaduh kat sini. Maka akhirnya mereka akan bersama dan menunggu kepimpinan yang lebih baik. Siapa kepimpinan yang lebih baik? Kepimpinan yang lebih baik ialah Raja Al-Masih mereka, Malik Messiah akan keluar. Tak lama lagi Malik Messiah akan keluar. Tengoklah tuan-tuan dan puan. Macam kita kat sini, semua orang duk cakap. Dia cakap pada saya lah. Ni bukan saya cakap, orang lain cakap. Apa dia kata? Siapa yang boleh jadi kepimpinan negara ni? Siapa yang layak jadi kepimpinan negara? Tuan-tuan tanyalah dengan semua orang, siapa yang boleh jadi Perdana Menteri Malaysia ni? Yang amat berhormat, apa namanya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kampung saya. Allah izin, dia sakit, tak sihat. Dia tak sihat. Kesian kat dia. Tapi siapa nak ganti dia? Tuan-tuan sebut pada saya satu nama yang boleh ganti Tan Sri Muhyiddin. Siapa? Tun Mahathir. Tun Mahathir dah 22 tahun dia diberi peluang untuk jadi PM. Cukuplah, dah tua bagi rehat. Baik dia pergi mengaji ke, zikir ke, beramal ke, kan, tolong orang miskin ke. Tak payahlah fikir hal negara ni. Hal negara bagi orang muda pergilah. Orang muda, siapa orang muda? Anwar Ibrahim. Ataupun siapa lagi? Azmin Ali. Ataupun Hishamuddin, Mukhlis Mahathir, kawan saya Mukhlis. Ataupun siapa lagi? Siapa yang boleh jadi pemimpin Perdana Menteri Malaysia ni? Orang UMNO kata Muhammad Hassan, Najib. Siapa lagi? Zahid Hamidi kan, kalau UMNO. Kalau PAS, Tuan Guru Abdul Haji. Kalau apa namanya, siapa lagi? DAP, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng orang Melayu tak nak pula kan. Siapa tuan-tuan? Tak ada orang yang boleh betul-betul kita kata bersih, cekap dan amanah. Kata kita guna semalam. Tak ada. Jadi kita tengah tunggu pemimpin baru. Siapa pemimpin baru? Wallahualam. Pemimpin dunia lah kot agaknya. Wallahualam. Jadi dah sebut kat sini, sama kat Israel pun sama. Dia tengah tunggu pemimpin dunia akan keluar. Maka akan keluar satu pemimpin dunia. Jadi apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya ke arah situ. Kalau tuan-tuan tengok dia punya rentetan, dia memang ke situ. Dia akan buat great reset lepas ni. Sekarang ni dia tengah dalam proses nak menghapuskan gerakan Islam 2021, 2022. Ni sekarang ni, dengan penyatuan agama. Lepas ni tuan-tuan tengoklah akan ada perdamaian. Mesti berdamai punya lah. Mesti berdamai. Kerana satu-satunya alasan untuk dia menolak orang Islam ialah dengan perdamaian, perjanjian. Bila dia buat perjanjian, maka sudah tentulah siapa yang tidak boleh bersama dengan dia digambarkan sebagai pengganas. Maka siapakah pengganas itu? Mereka yang tidak boleh menerima one world religion contohnya. Mereka yang tidak boleh menerima one world religion. Mereka yang tidak boleh menerima one leadership di bawah totalitarian great reset yang akan dibuat. Orang-orang beriman tak boleh terima. Maka orang beriman yang tak boleh terima pluralisme, maka mereka lah yang akan menjadi pengganas. Ini hasil daripada peperangan ni lah. Maka apa solutionnya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Apa solution?
Sebenarnya banyak lagi yang saya tak cakap kat sini yang berkenaan dengan sejarah ataupun kronologi yang ada ni. Banyak lagi Egypt, apa kisah dia, ada kisah semua. Tapi masa kita lah sekarang pukul dah ni, nak ke sebelah dah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, solusinya kita kena kembali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kembali balik hidup bersama Quran. Hidup bersama Quran, tarbiyah Quran. Kita kena hidup bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan fikir sunnah janggut yang kecil-kecil. Sunnah yang besar. Apa sunnah yang besar? Sunnah yang besar Nabi apa? Nabi ada akhlak yang saleh, akhlak karimah, akhlak yang mulia. Kan? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Macam mana nak bentuk diri kita dengan Quran? Kekuatan iman, kekuatan Quran, kekuatan ukhuwah. Hari ni tuan-tuan ada orang kempen, kita boykot. Kita boykot. Maka ada satu pandangan kita kena boykot yang mudah-mudah dulu, senang. Antaranya apa? Kita boykot Coca-Cola. Kita boykot Caltech. Kita boykot Starbucks. Kemudian ada pula satu kumpulan lain, Starbucks ni dah lama dah BDS tak boykot. Tak payah boykot Starbucks. Kita ni main-main je. Ada pula yang kutuk orang yang nak boykot tadi. Ada pula orang yang mempertahankan sekian-sekian company dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita bersisih pandangan, boleh. Tak ada masalah nak sisih pandangan. Tapi jangan rendah-rendahkan perjuangan orang. Jangan rendah-rendahkan perjuangan orang. Yang penting kita bersatu padu, berukhuwah. Ini semua. Kalau kita mula tembak antara satu sama lain, dan kita mula berburuk sangka satu sama lain, tak apa. Kalau orang tu tak tahu, tak ada ilmu, kita pandu dia, bagi nasihat, bimbing dia. Jangan kutuk dia, jangan rendah-rendahkan dia. Kita sama-sama lengkap melengkapi, tolong menolong. Sebab musuh kita lebih besar daripada tu. Kita tertipu dengan dunia ni, dan dengan tipu daya syaitan. Baik, macam mana nak buat? InsyaAllah kita akan tengok lebih dalam lagi. Mungkin hari Rabu kot. Besok saya ada program. Tak boleh. Hari Rabu insya-Allah kita akan bincang, kita akan tengok mereka hebat macam mana pun perancangan mereka pasti tewas. Kenapa akan tewas? Dia ada dia punya sebab-sebab dia yang Allah SWT dah tunjuk pada kita. InsyaAllah saya akan dedahkan sebab-sebab macam mana Israel akan kalah, Zionis akan kalah. Sebab-sebab dia. Sebab-sebab tu dah ada dah, cuma kita tak perasan. Sebenarnya Allah nak bagi kita menang ni. Tapi sebelum Allah bagi kita menang, Allah nak uji kita, iman kita. Kita dengan Quran macam mana? Kita dengan tahajud macam mana? Kita ikhlas tak? Akhlak kita macam mana? Ukhuwah kita macam mana? Kasih sayang sesama kita. Allah uji ni. Allah akan uji kita, kasih sayang sesama kita. Kita duk tuduh orang macam-macam. Kita duk pecah belahkan pandangan dengan orang. Kalau ada orang tu kelemahan, tak ada orang yang perfect. Semua orang lemah. Tidak ada orang yang tak ada dosa. Semua orang berdosa. Saya pun banyak dosa, banyak lemah. Jadi kita bila kita tengok orang lemah, jangan kita bantai kelemahan dia. Kita lengkap melengkapi, tolong menolong. Jangan kita skandalkan dia. Sebab kita perlukan semua. Kita perlu bersatu dengan semua orang. Ini syarat-syarat nak menang. Siapa yang tidak boleh menang, dia tidak akan terpilih untuk menang. Dan sekarang ni ada macam-macam dah sifat-sifat kebangkitan. InsyaAllah saya akan dedahkan pada tuan-tuan perempuan, jika Allah izin, pada hari Rabu kita akan sambung. Kita akan melihat bagaimana keadaan sekarang, dan bahawa bagaimana Israel akan kalah. Sebab tanda-tanda kekalahan dah ada dah. Dah ada dah tanda kekalahan. Ada beberapa tanda kekalahan, dan kemudian insya-Allah semua tanda kekalahan tu penting untuk kita faham, supaya kita jangan ikut benda-benda tersebut. Dan kemudian insya-Allah kita akan bincang pula macam mana tanda-tanda kebangkitan pula. Macam mana tanda kebangkitan ni, apa nak buat. Janganlah kita risau sangat. Hari ni ramai orang yang duk takut dengan akhir zaman. Takut dengan akhir zaman, takut dengan duha, takut dengan... Sebenarnya kita takut apa? Apa yang kita takut tuan-tuan bila dengan akhir zaman ni? Kita takut mati, itu sebenarnya. Kita takut tinggalkan dunia, itu sebenarnya.
Lari daripada kenyataan hidup. Itu sebenarnya kita takut mati, takut akhirat. Itu sebenarnya. Yang kita takut tu sebenarnya adalah sifat al-wahan ataupun al-wahnu, hubbud dunia wa karihatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Sebenarnya itu dia. Jadi kenapa kita takut? Sedangkan Allah nak bagi kita kemenangan. Allah nak bagi kemenangan kat kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut sedangkan Allah bersama kita? Allah dah janji dah, Allah akan tolong orang beriman. Allah dah janji dah, orang yang bersabar akan ditolong. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al mu'minin. Allah berjanji dah bersama dengan kita. Tapi kenapa kita takut? Sebab kita takut mati, kita takut kehilangan dunia, takut miskin, takut lapar. Sedangkan itu semua hanyalah merupakan ujian yang sementara. InsyaAllah ada penyelesaiannya, insyaAllah. Jadi itulah insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan bila kita nampak apa yang berlaku dengan kacamata, dengan mata hati kita, dengan mata iman kita, kita nampak dengan secara ilmu kita yang jelas tentang apa yang berlaku, insyaAllah kita akan membina kekuatan. Kita akan membina kekuatan. Dan insyaAllah Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah, al-mahdiyin. Al-mahdiyin. Tak payah takutlah. Walaupun kita dikelilingi oleh sejuta musuh, kerana kita ada Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Jadi kuncinya macam mana nak dekat Allah, itu kunci dia. Macam mana nak jadi hamba Allah, bukan hamba nafsu. Itu kuncinya. Jadi perjuangan ini ialah bagaimana kita nak jadi hamba Allah yang sebenar, bukan hamba kepada dunia, hamba kepada nafsu dan sebagainya yang ghair Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan akan membuka minda kita, hati kita, supaya mudah-mudahan kita nampak bahawa apa yang berlaku ini dia ada yang tersurat, yang kita nampak, yang media nak kita nampak, dan ada yang tersirat yang Allah nak kita nampak. Tapi yang tersirat itu perlukan kepada hati yang bersih, perlu kepada ilmu yang bercahaya, yang hidup. Jadi ini yang payah ni. Jadi kita tak akan dapat melainkan dengan panduan daripada Allah. Jadi insya-Allah Allah bagi kat kita semua. Insya-Allah. Saya pun perlukan banyak pertolongan, banyak bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni lemah kan, kita ni hamba. Kita bukan apa pun, kita hamba saja. Apa yang ada pada kita pun apa yang Allah beri kepada kita, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullah. Kita baca doa Rabbi ta'auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat
Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Anta Allah al-Ahad as-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ij'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ij'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna minal wasilin. Allahumma ij'alna minal 'arifin. Allahumma ij'alna minal muhibbin. Allahumma ij'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ij'alna minal mahdiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah tuan-tuan, kalau boleh bangunlah malam ni sembahyang tahajud, sembahyang taubat, banyakkan istighfar, banyakkan kita bertajdid syahadah kita insyaallah. Mudah-mudahan malam ni menjadi malam lebih baik daripada semalam. Bangun malam insyaallah Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong panjang-panjangkan kuliah kita pada malam ni insyaallah.